Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar mengenai tajuk pembangunan produk iaitu bab 2. Tajuk hari ini ialah berkenaan dengan satu, menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Yang kedua, mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Yang ketiga ialah merancang konsep dan elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam reka bentuk tersebut. Okey, ini adalah standard pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini iaitu 2.1.1 menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Yang pertama ialah mengenal pasti keperluan pelanggan. Sebab apa yang kita nak bangunkan dalam produk itu mesti kita kenal pasti dulu apa keperluan pelanggan. Yang kedua, kenal pasti jenis produk yang berdasarkan projek brief. Kemudian yang ketiga, adaptasikan produk yang hendak dihasilkan dengan penyelesaian masalah secara inventif. Cikgu akan terangkan satu-satu nanti. Okey, kemudian yang kedua ialah 2.1.2 mengenal pasti asas teknologi yang sesuai. Iaitu murid perlu gabungkan jana idea dan gabungkan produk dibuat dalam secara individu. Sebelum cuti PKP hari itu, cikgu sudah nyatakan satu pembangunan produk boleh dibuat dalam bentuk kumpulan, tetapi disebabkan oleh cuti PKP yang kita tak dapat jalankan secara berkumpulan, so murid-murid semua akan jalankan pembangunan produk ini secara individu. Okey, 2.1.3 merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk. Yang ini ialah standard prestasi. Selepas habis PDP cikgu pada hari ini, cikgu akan membuat penilaian iaitu satu, murid dapat menyatakan fungsi produk yang akan dihasilkan. Yang kedua, boleh menerangkan lakaran idea ataupun menyatakan idea yang akan mengintegrasikan teknologi dengan reka bentuk, iaitu produk apa yang murid akan hasilkan. Ini adalah proses reka bentuk. Proses reka bentuk menghasilkan sesuatu produk, iaitu yang pertama sekali mesti ada kajian keperluan pelanggan, yang kedua penyelesaian masalah secara inventif, yang ketiga mesti ada projek brief, yang ketiga penjanaan idea. Kemudian selepas sudah dapat idea, murid dikendaki membuat lakaran lah. Kemudian yang seterusnya menghasilkan model ataupun produk. Kemudian yang seterusnya membuat pengujian. Yang terakhir ialah buat pendokumentasian. Ini adalah antara proses yang perlu dilakukan. Okey, ini adalah proses-proses yang perlu dilakukan. Yang pertama, murid perlu buat yang ini. Mesti ada kajian keperluan pelanggan. Selepas itu buat uji kaji, iaitu apa masalah yang dihasilkan. Yang ketiga mesti ada projek brief lah. Okey, dan yang keempat ialah buat penjanaan idea. Okey, ini antara perkara-perkara penting dalam untuk menghasilkan ataupun membangunkan sesuatu produk. Untuk hari ini, cikgu cuma akan cover yang pertama ialah membangun, murid akan dikendaki membangunkan satu produk. Produk itu berfungsi atau berfungsi sebahagian. Kemudian memilih projek secara individu, tidak boleh secara berkumpulan sebab murid akan menghasilkan projek itu di rumah masing-masing. Okey, kemudian tempoh dia cikgu akan bagi kemudian. Ini antaranya dalam proses penghasilan. Gabungan teknologi untuk menghasilkan produk itu murid boleh pilih. Ada 9 semua gabungan teknologi yang boleh dipilih. Murid boleh pilih gabungan tu 2. Okey, cikgu terangkan satu-satu apa yang boleh murid pilih. Okey, dan bila nak buat pemilihan pemilihan aplikasi teknologi, murid mesti make sure produk yang hendak dihasilkan tu murid mampu hasilkan sendiri. Okey, yang pertama sekali murid boleh pilih gabungan teknologinya. Antara aplikasi teknologi yang ada yang murid boleh buat pilihan ialah reka bentuk vertigasi, reka bentuk fashion, teknologi pembuatan, reka bentuk mekanikal, reka bentuk elektronik, aquaponik, reka bentuk makanan dan juga
mekatronik. Okey, di sini murid boleh pilih dua aplikasi teknologi yang boleh digabungkan dalam produk yang akan dihasilkan. Okey, kita tengok proses yang pertama sekali ialah kajian keperluan pelanggan. Yang ini cikgu sudah terangkan tentang kajian keperluan pelanggan yang perlu murid ketahui sebelum satu-satu produk itu dihasilkan. Iaitu kajian keperluan pelanggan perlu dijalankan untuk memastikan idea reka bentuk produk yang dihasilkan memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. Jadi dalam borang kajian keperluan pelanggan tadi ada beberapa maklumat penting untuk kita buat kajian apa keperluan pelanggan, iaitu yang pertama ialah maklumat pelanggan, yang kedua ialah latar belakang produk, yang ketiga ialah penambahbaikan. Yang perlu penambahbaikan ni ialah sebab kajian keperluan pelanggan yang kita buat ni ialah berdasarkan produk sedia ada di pasaran. Jadi bila produk sedia ada di pasaran, pengguna ni sudah menggunakan produk tersebut dan dia akan tahu di mana kelemahan produk yang perlu ditambah baik. Jadi di situ ialah pelanggan-pelanggan ni boleh memberikan pandangan untuk penambahbaikan produk sedia ada di pasaran. Okey, jadi murid-murid boleh buat penambahbaikan produk borang kajian keperluan pelanggan ini jika ada keperluan, iaitu nak fikirkan produk baru nak buat. Okey. Ini ialah penyelesaian, cikgu nak terangkan tentang bagaimana nak membuat penyelesaian masalah secara inventif, iaitu bila sudah ada kajian keperluan pelanggan sudah buat, produk pun sudah ada, gabungan teknologi pun sudah buat. Jadi sekarang ni bagaimana penyelesaian masalah itu hendak dilakukan, iaitu nak buat analisis fungsi. Okey, penyelesaian masalah, kita tengok dulu apa definisi penyelesaian masalah secara inventif. Ialah kaedah penyelesaian masalah secara sistematik dengan masalah dan penyelesaiannya yang telah dikenal pasti terlebih dahulu. Penyelesaian masalah secara inventif bukan berdasarkan idea spontan daripada individu atau kumpulan. Sebab apa? Sebab di sini berlakunya, di sini ialah sebab apa dikatakan bukan berdasarkan idea spontan. Di sini ialah sebab produk itu sudah diguna oleh pelanggan tersebut. Jadi bila sudah diguna, dia bukan sebab kita buat pengubahsuaian produk sedia ada. Jadi berdasarkan produk sedia ada tu, apa masalah yang berlaku di situ. Jadi murid-murid sudah tahu sebab sudah ada borang kajian keperluan pelanggan. Okey, di sini ialah masalah penyelesaian secara inventif ni. Apa yang kita boleh buat ialah sebanyak 6 langkah proses dia. Yang pertama, kena pasti masalah inventifnya apa. Kemudian bina model fungsi dengan garisan interaksi. Okey, dengan menunjukkan punca masalahnya di mana. Kemudian membuat analisis berantai lah punca kesan. Kemudian tentukan jenis pencanggahan fizikal ataupun iaitu sama ada pencanggahan ruang ataupun masa. Tentukan prinsip inventif yang sesuai. Kemudian buat cadangan dalam bentuk lakaran, iaitu penentuan konsep lakaran dan idea. Okey, ini murid-murid perlu buat. Cikgu rasa murid sudah jelas tentang bagaimana nak melukis model fungsi sebab ini sudah dilakukan ataupun sudah diajar di tingkatan 1. Di tingkatan 2, iaitu penyelesaian masalah secara inventif. Sekiranya murid tidak dapat membuat langkah ini, bolehlah PM cikgu secara individu. Okey, cikgu terangkan secara individu nanti. Okey, next kita pergi seterusnya ialah project brief. Project brief ini adalah proses perbincangan awal lah, iaitu proses perbincangan di antara pelanggan dengan pereka bentuk. Okey, ini ada borang khas, iaitu pereka bentuk ni akan menterjemah idea reka bentuk tadi kepada bentuk lakaran contengan. Itu konsep lah. Okey, ini adalah borang project brief. Okey, ini adalah borang project brief, iaitu yang diisi oleh pereka bentuk berdasarkan perbincangan dengan pelanggan tadi. Berdasarkan pelanggan nak produk apa. Okey, penambahbaikan di mana dan sebagainya. Ini cikgu sudah terangkan pada semua borang ini cikgu sudah
terangkan di semasa sebelum PKP lagi. Borang ini juga sudah ada pada setiap student. Okey, jadi boleh rujuk borang yang sudah ada tersebut. Okey. Kemudian seterusnya mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk. Okey, kita dah tahu konsep reka bentuknya apa, produk apa sudah ada. Kemudian sekarang ni kita nak pilih aplikasi teknologi. Okey, untuk gabungan, tujuan penggunaan teknologi tersebut, fungsi teknologi tersebut, kemudian kekuatan dan kelemahannya lah. Okey, kemudian kita tengok apa aplikasi teknologi yang dipilih, iaitu mereka bentuk perlu menggabungkan dan mengaplikasikan teknologi yang sesuai dan tepat dengan proses tu. Okey, jadi bila pilih teknologi, aplikasi teknologi tu perlu sesuai dengan produk yang kita nak bangunkan. Contoh, kalau kita nak buat beg. Okey, beg, gabungan teknologinya beg itu ialah untuk beg keselamatan contoh dia. Jadi, aplikasi yang kita gunakan ialah reka bentuk fashion dan juga contohnya kita ambil reka bentuk elektrik. Jadi kita gabungkan dua aplikasi teknologi tersebut. Jadi apa tujuan penggabungan teknologi tu? Yang pertama sekali, kita buat aplikasi teknologi reka bentuk fashion. Jadi tujuan reka bentuk fashion tu dibuat, beg tadi ialah untuk menyimpan barang ataupun untuk menyenangkan penggunaan kita nak bawa beg, nak bawa barang-barang ke mana-mana lah. Kemudian yang kedua, kenapa kita pilih aplikasi teknologi elektrik? Supaya beg ini pada waktu malam dia boleh, pada waktu malam yang gelap, boleh digunakan juga sebagai lampu keselamatan kepada bila menggunakan kawasan gelap. Jadi beg itu boleh jadi beg keselamatan. Itu contohlah tujuan penggunaan teknologi tersebut. Okey, kemudian fungsi teknologi ni mestilah yang sesuai fungsi teknologi yang digunakan. Jadi kekuatan teknologi dan kelemahan teknologi kita perlu nyatakan. Okey, next kita pergi kepada 2.1.3 iaitu merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang disetujui dalam bentuk lakaran. Jadi di sini murid-murid perlu membuat lakaran. Okey, lakaran asas iaitu boleh pilih. Okey, lakaran itu boleh pilih sama ada bentuk mengikut fungsi, form flow function ataupun fungsi mengikut bentuk iaitu function flow form. Okey, semua ini cikgu dah terangkan. Sebelum PKP hari tu kita sudah masuk separuh daripada tajuk ini dan murid-murid semua sudah jelas berkenaan dengan proses menghasilkan reka bentuk. Jadi ini antara cikgu refresh balik apa yang perlu murid buat dan cikgu percaya semua murid boleh dikatakan sudah pun menghasilkan dokumentasi masing-masing. Cuma murid-murid belum menghasilkan produk sahaja. Jadi sekarang ini kita perlu reverse sikit iaitu bagi murid-murid yang sudah menghasilkan dokumentasi tapi belum menghasilkan produk. Jadi murid-murid perlu ubah suai sedikit dokumentasinya iaitu dokumentasi produk perlu dibuat dalam bentuk individu sebab dibuat di rumah masing-masing. Jadi produk tadi perlu difikirkan apa produk yang nak buat yang ada muridnya berkemampuan untuk menghasilkan secara individu. Jadi kalau murid yang masih lagi nak meneruskan produk yang dibincangkan sebelum PKP, boleh teruskan, tak ada masalah. Tetapi dan masih nak buat dalam bentuk kumpulan juga tak ada masalah, tetapi anda perlu berkomunikasi dengan ahli kumpulan anda dan hasilkan produk tersebut. Jadi terpulang kepada murid bagaimana nak menghasilkan produk itu jika dalam bentuk kumpulan. Anda boleh berinteraksi secara online dengan partner masing-masing untuk menghasilkan produk. Cuma ini cikgu bagi sedikit teori untuk refresh balik apa yang telah anda buat, apa yang akan anda buat. Okey. Reka bentuk produk, bentuk mengikut fungsi ni, reka bentuk mengikut fungsi yang dikehendaki oleh pelanggan lah. Okey, ini murid-murid boleh baca berkenaan. Cikgu cuma nak murid-murid faham iaitu bentuk mengikut fungsi iaitu form flow function, iaitu contoh kerusi. Semua orang tahu fungsinya adalah untuk duduk, tetapi di samping itu dia juga boleh dilakukan
form flow function. Jadi bentuk itu boleh juga dijadikan kursi untuk baring. Okey, itu ialah form flow function. Kemudian fungsi mengikut bentuk ni adalah function flow form, iaitu reka bentuk akan mewujudkan fungsi bagi produk yang dihasilkan. Jadi reka bentuk tu boleh juga maksudnya function flow form. Jadi function itu contoh dia peralatan dapur yang menyerupai raksasa. Okey, kita tengok contoh kat sini. Okey, yang ini. Yang ini adalah pemerah jus. Okey, pemerah jus. Ini fungsi dia adalah untuk memerah jus. Tapi yang ini bentuk dia pada masa yang sama, bentuk ini diubah sesuai, iaitu function flow form. Yang ini. Sama juga. Dia boleh berfungsi tetapi function flow dia iaitu bentuk dia mengikut fungsi. Okey, ini contohlah. Okey, yang boleh lihat. Okey, kemudian dalam kita membuat sesuatu reka bentuk, dia ada elemen. Okey, elemen ini murid sudah belajar, mesti diletakkan elemennya. Elemen ini murid sudah belajar di tingkatan 1, iaitu elemen dalam reka bentuk ada garisan, ada bentuk, ada nilai, tekstur, saiz, warna dan juga rupa. Kemudian ada prinsip. Okey, prinsip reka bentuk ialah konsep, iaitu mesti ada keseimbangan, pengulangan, dan kesemua prinsip ini tidak semestinya ada dalam reka bentuk kita lah, bergantung kepada jenis reka bentuk yang dihasilkan. Okey, kemudian ini contoh lakaran lah, dan lakaran ini dalam dalam projek yang sebelum ini, sebelum PKP, cikgu sudah terangkan supaya semua murid membuat lakaran pada produk yang dihasilkan. Jadi, bila nak buat produk baru, nak hasilkan produk baru, murid-murid perlu buat lakaran baru. Dalam dokumentasi, perlu ada lakaran barulah. Tapi kalau murid-murid semua nak teruskan dengan idea sebelum PKP, boleh teruskan, tak ada masalah. Tetapi produk itu perlu dihasilkan secara individu. Tetapi kalau nak hasilkan juga dalam bentuk kumpulan, murid-murid sendiri perlu ada inisiatif untuk berinteraksi dengan partner masing-masing. Bagaimana nak menghasilkan produk tersebut. Kemudian kita pergi kepada latihan. Yang terakhir sekali ialah ini latihan pengukuhan yang murid perlu buat. Okey, ini pengukuhan dan pengayaan yang murid perlu buat. Latihan ini 1 hingga 5. Okey, yang ini cikgu akan letakkan dalam Google Classroom. Tapi bagi murid-murid yang belum lagi masuk ke Google Classroom cikgu, sila masuk. Okey, semua murid perlu masuk dalam Google Classroom cikgu. Sekiranya masih lagi terdapat masalah untuk menyertai Google Classroom, murid-murid perlu buat dalam buku latihan dan hantar pada cikgu melalui melalui WhatsApp. Okey, ambil gambar dan hantar pada cikgu melalui WhatsApp ataupun Telegram lah. Okey, dan due date ialah pada 19 hari bulan, iaitu pada hari Jumaat. Jadi cikgu bagi masa ataupun time frame yang mencukupi, iaitu pada hari Isnin hingga hari Jumaat. Dan sehingga kita berjumpa pada minggu hadapan. Okey, cikgu nak pada minggu hadapan kita akan buat kita akan buat kelas secara live. Jadi cikgu minta semua murid make sure semua murid sudah ada idea ataupun keputusan untuk membuat produk, sama ada nak buat dalam kumpulan seperti yang telah ditetapkan sebelum PKP, ataupun murid sudah tetapkan dia nak buat secara individu dan produknya adalah produk lain. Okey, jadi pada hari Isnin minggu depan cikgu akan tanya adakah murid akan gunakan produk sedia ada yang dibincangkan sebelum PKP ataupun sudah ada idea baru. Okey, pada sesi online nanti kita akan bincangkan ini semua. Jadi cikgu minta murid-murid semua fikirkan dalam tempoh 5 hari. Cikgu bagi 5 hari tempoh ini sehingga minggu depan, minta murid-murid semua fikirkan dan
semasa murid mengikuti kelas mengikuti kelas online cikgu ini, melihat video cikgu ini, cikgu nak murid-murid semua revise balik semua yang cikgu sudah terangkan semasa sebelum PKP dan juga semasa kelas online semasa PKP berlaku, iaitu sudah berlangsung selama lebih kurang 3 bulan lebih, 2 bulan setengah semasa PKP. Jadi cikgu nak murid-murid semua revise balik, tengok balik apa dokumentasi yang sudah dibuat dan di bahagian mana perlu ditambah baik seperti yang cikgu terangkan di sini. Okey, latihan ini cikgu akan masukkan dalam Google Classroom. Cikgu ulang lagi sekali, cikgu akan masukkan dalam Google Classroom dan siapa yang belum menyertai Google Classroom dan ada masalah, boleh buat dalam kertas, dalam buku latihan, ambil gambar dan hantar melalui Telegram ataupun WhatsApp. Itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu harapkan semua penerangan yang cikgu bagi di sini jelas dan murid-murid bolehlah menonton berulang kali video ini untuk memahamkan dan juga mengambil nota. Okey, sekian, terima kasih, sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Pada minggu hadapan kita akan berjumpa pada slot kelas yang telah ditetapkan dalam jadual home based learning yang telah ditetapkan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih untuk murid-murid semua. Semoga sihat-sihat dan kita jaga kita. Sekian, terima kasih untuk PDP pada minggu ini. Sekian. Assalamualaikum untuk semua murid. Semoga semuanya sihat dan happy mengikuti kelas cikgu pada hari ini.